bukan salah I kalau suami you pilih I dan bukan you. Wow, marah. Tapi itu satu sudut daripada drama Hilaf Asmara. Itu kira situasi paling ekstrim. Saya sendiri salah satu watak dalam tu. Kalau kita tengok Fasha Sanda dan juga Nelly Dia tadi melakukan watak sebagai adik-beradik tiri, dan kemudian Fatah sebagai suami kepada dia, dan kemudian maksudnya kecurangan atau ketidaksetiaan itu berlaku pada orang terdekat. Betul tu. Itu sebenarnya lebih menyakitkan kalau nak dikatakan ataupun nak dibandingkan dengan kecurangan yang berlaku dengan orang kita tak kenal. Memang kita geram, tapi kalau dari sendiri itu yang berlaku kecurangan itu lebih menyakitkan. Baik. Tetamu kita pada hari ini telah pun bersedia nak membincangkan topik kita pada hari ini. Kita akan bersama dengan rakan-rakan selebriti dan jemputan kita, tapi tidak ketinggalan, kita tak sah kalau kita tidak ada pakar motivasi kita. Kita persilakan Bro Amin Idris kita. Assalamualaikum. Wah, gini dia punya entrance lain sikit. Lain ke? Lagi panas. Rasa macam show luar negara. Well, you know. Bro Amin sihat? Alhamdulillah agak sibuk sikit, tapi demi WHI kita datang. Terima kasih. Sibuk is good. Sibuk tu bagus. Masalah yang bagus. Okey. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Super Daddy, Encik Khairul Abdullah. Apa khabar? Baik, terima kasih sudi jemput saya lagi sekali. Terima kasih sudi datang. Dan juga ini dia rakan selebriti kita Sharifah Syahura. Pakar motivasi. Sihat? Sihat. Makin lama makin cantik bersegi-segi kakak kita seorang ni. Alhamdulillah. Kami pastikan hari ini satu perbincangan cukup menarik. Kami terus mengajak anda untuk berkongsi komen, mungkin soalan, pendapat anda tentang isu kita hari ini, iaitu susah ke nak setia. Jadi Yana, kita buka terlebih dahulu dengan Bro Amin kita. Betul ke? Kita mulakan dengan soalan itu sendiri. Susah ke nak setia? Saya sebenarnya takut agak datang untuk topik hari ni. Tengok Facebook bro pun risau juga. Sebab kenapa? Kita kadang-kadang lain padang, lain belalang kan. So untuk menjawab soalan ni, susah ke senang nak setia? Dia susah dan senang. Okey. Kita rasa senang apabila kita mungkin tidak diuji. Kan? Tetapi dia akan menjadi susah apabila kita berhadapan dengan realiti kehidupan, ujian kehidupan. Tapi sebenarnya yang susah tu adalah caranya untuk jadi senang. Dan yang senang tu dia boleh jadi susah kalau ada cabaran-cabaran yang kita tak duga. Okey. Yang tu saya tak boleh cerita lagi sekarang. Ketidak nanti korang habis soalan nak tanya. Tapi berbalik kepada kata umum tadi, macam saya cakap awal tadi, cabaran, ujian. Semua orang nak setia. Betul. Tapi cabaran, semua ujian orang nak setia. Saya suka bila Bro Amin kata kalau tak diuji mungkin kita rasa senang. Tetapi apabila sudah diuji, apabila kita sudah berada dalam situasi itu, menjadi persoalan senang ataupun susah untuk kita sebenarnya diuji berkenaan dengan setia ni. Okey. Kita nak tanya kepada Sharifah Syahura, berada dalam industri yang kita tahu setiap hari kita berjumpa dengan orang yang baru. Orang yang helok-helok pula. Terima kasih. Dia pusing ke sana. Hello juga dah. Pusing sini pula. Dengan Fahrin Ahmad dan sebagainya. Orang kata nature of work tu, adakah sukar sebenarnya untuk sesetengah individu apabila berada dalam situasi-situasi sebegini, tuntutan kerja dan sebagainya, untuk setia? Susah ke tidak? Susah. Susah nak kontrol setia tu kalau iman tak kuat. Sebab setiap hari kita berjumpa orang baru setiap 2-3 bulan. Okey. Jadi perasaan tu akan sentiasa baru. Melainkan kalau kita kerja dah lama, contoh kita kerja berbulan-bulan, dia dah jadi lain, perasaan tu dah jadi seorang kawan. Tapi kalau 2-3 bulan, kadang-kadang dalam masa itu perasaan tu. Okey. Nak setia tu susah. Jangan fikir sangat. Itu saja. Awak banyak cerita lokasi. Jangan Kak. Itu yang saya nak tanya ni pasal cinlok ni, cinta lokasi ni. Cinta lokasi Memang benar memang ya. Farid, memang wujud cinta lokasi ni? Ada. Kita tanya yang lebih Saya memang datang daripada cinta lokasi. Okey. Tapi saya pilih belakang tabir. Belakang tabir. Maknanya betul kan, dengan abang, dengan suaminya memang cinta lokasi juga. Cinta lokasi. Okey. Fahrin pun dulu kan dengan yang XS cinta lokasi juga kan. Saya harap isteri saya tak tengok. Jadilah panas. Tapi ini sebenarnya saya cukup seronok apabila ada Sharifah Syahura bersama kita. Sekurang-kurangnya ada sudut pandang daripada bidang kami ni untuk mereka di luar sana memahami cabaran dan mungkin salah faham yang berlaku tentang bidang kita ni. Okey, mungkin kita tanyakan seterusnya kepada Super Daddy kita seterusnya lah, Cik Khairul. Okey, Cik Khairul, mungkin konteks kesetiaan ini sedikit berbeza sudut pandang untuk pendapat kita pada hari ini, di mana kalau kita lihat masih lagi setelah kehilangan isteri 5 tahun yang lalu, masih lagi belum mencari atau tidak menemui, atau bagaimanakah sebenarnya? Adakah teruk masih lagi setia atau bagaimana? Okey, terima kasih.
Pertama sekali bila penerbit bagi topik ni kan, saya seram nak datang. Saya cakap kata mungkin sebab konteks berbeza. Konteks berbeza bagi saya, pandangan peribadi, konteks setia ini dia terpakai bila ada satu hubungan yang sedang berjalan, ya? Sedang ada hubungan, tiba-tiba kita mencari arah lain dan orang lain, dan itu kita boleh kiralah sebagai tak setia, curang dan sebagainya. Tetapi bila dalam konteks seseorang yang sudah tiada lagi pasangan, bersendirian, jadi untuk letakkan title sebagai tidak setia atau curang itu saya rasa adalah tidak adil. Tidak adil untuk seseorang bila dia kehilangan pasangan, sama ada ditinggalkan, sama ada melalui penceraian, kematian dan sebagainya, dia ditinggalkan bersendirian dan tiba-tiba dia memilih untuk ada pasangan baru dan kita label dia sebagai kita tak setia. Saya rasa itu adalah sangat tidak adil. Jadi untuk macam saya sebagai seorang single parent, seorang bapa tunggal dengan anak-anak yang ada, dan saya sangat takut bila label setia ini diletakkan kepada saya. Cik Khairul masih belum berumah tangga, sudah 5 tahun. Masih setia dengan arwah isteri. dengan dia. Ini menjadi satu beban untuk saya. Kan? Ditakdirkan bulan depan saya kahwin. Tengok dah curang dah. Itu bukan main setia sepanjang 5 tahun. Kubur merah lagi dan sebagainya. Ayat yang selalu kita dengar tu kan. Bagi saya setia bagi seorang yang single, seorang yang kehilangan dan seorang yang single, dia out of equation, kata orang Rombau. Orang Rombau. Okey, dia out of equation. Jadi kita tak boleh nak letakkan label setia itu atau curang itu bagi seorang yang memang bersendirian. Sebab dia ada sebab-sebab. Bagi saya, takkan kawan saya yang tahun lepas kehilangan isteri, lepas tu tahun ni dia dah kahwin untuk nak berkeluarga dengan anak-anak dan semuanya. Saya cakap, kau curang dengan pasangan dia. Is not totally not fair lah untuk kita labelkan setia atau curang atau tidak setia ni kepada orang yang single lah. Ya, dan untuk kita refresh sedikit kan kisah Encik Khairul. Arwah isteri meninggal 5 tahun yang lalu disebabkan oleh jangkitan kuman dalam darah. Okey, hari ini rasa sakit, esok bawa ke hospital dan terus pergi. Okey, dan apa yang dikongsikan oleh Encik Khairul ni sebenarnya berkait rapat juga dengan kisah hidup saya, yang mana ibu saya sendiri setelah kehilangan suaminya, itu ayah saya, selepas 25 tahun orang kata masih lagi setia, masih lagi tidak berkahwin lain, dan insya-Allah sehingga ke akhir hayatnya diberitahu kepada kami harta yang dia ada adalah anak-anaknya sahaja dan semoga dapat bertemu dengan arwah suami di syurga. Mungkin ini konteks kesetiaan yang dari dalam sudut pandangan sudut pandangan yang berbeza, seperti apa yang Encik Khairul kongsikan, tak sama. Betul. Orang yang telah pergi dan orang yang masih lagi hidup. Betul? Sangat betul. Okey, tetapi ini yang kita nak tanya kepada Bro Amin. Konteks kesetiaan tu tak kisahlah situasinya bagaimana, tetapi dari sudut pandangan yang satu ini, iaitu setiap pasangan harus setia antara satu sama lain. Tadi kita bercakap tentang cabaran. Mungkin Bro Amin boleh kongsikan apa sebenarnya antara cabaran-cabaran yang membuatkan seorang manusia dengan fitrah kemanusiaan yang ada sukar untuk setia. Kita kena melihat pada konteks. Saya ambil contoh. Saya dapat cerita ni sahih daripada riwayat oleh Ustaz Abdullah Al-Amin. Dia cerita pernah seorang kawan dia tu naik satu taksi Grab. Tengah bawa tu dia macam tiba-tiba tukar fikiran, dia nak pergi ke destinasi lain lah. Dia pun terus tegur pakcik tu. Pakcik. Pakcik terkejut, dia terus dua kawanan kita ni. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat selesai. Bila berhenti berjalan tu, pakcik tu, ya Allah, kenapa kau buat macam tu? Yang tegur tu kata, pakcik kenapa terkejut lain macam? Hari ni first day pakcik bawa kereta Grab. Habis tu sebelum ni pakcik buat apa? Sebelum ni pakcik bawa van jenazah. Tak pernah orang tegur. Kan? Macam ni. So hari ni tiba-tiba orang tegur, maunya terkejut kan? Plot twist kan? Okey, nak sebut. Okey, kalau kita sekali nampak pakcik ni tak reti bawa kereta. Pakcik ni tidak berhemah memandu.
Tetapi kalau kita melihat konteks, kenapa dia terkejut macam tu? Sebab dia pertama first time bawa Grab. Kedua, dulu bawa van jenazah. Dan selama 25 tahun dia bawa van jenazah, pernah tak orang tegur dia? Tak pernah. Risau kalau ada yang tegur betul. Kalau orang tegur tu yang terkejut tu. Konteks. Maksudnya, melihat cabaran ni, setengah orang, Ellen kau pelakon cabaran sikit, tak boleh nak hadap. Kau tak lihat konteks dia. Kan, contohnya kan. Ada juga konteks kerja dia pejabat. Ada juga konteks mungkin terjumpa siapa X yang kebetulan masing-masing ada masalah. Kan? Nampak tak? Dalam reunion ke. So, konteks berbeza-beza. So, kita tak boleh nak pukul rata. Sebab tu kita kata, Ellen dia ni, kau tak hadap lagi. Dan kadang-kadang kita samakan, kes dia sama macam kes aku. Belum tentu. Sebab kita tak tahu apa yang dilalui oleh dia. Sebab kita hanya baca melalui berita-berita, portal-portal, wartawan-wartawan. Dan kadang-kadang kita hanya mendengar sebelah pihak sahaja. Betul. So, saya sebut ni sebagai permulaan nak cerita bahawa apa jua kita bincang hari ini, kita tak boleh pukul rata. Kita kena melihat konteks. So, apa cabaran dia? Cabaran dia ialah semakin besar tanggungjawab seseorang itu, semakin besar tugas dan tanggungjawab dia. Betul. Dia contoh. So, orang yang soleh, takkan datang setan-setan yang level-level perebet-perebet ni. Dia akan datang setan-setan level komander, level yang pangkat-pangkat tinggi untuk menggeduk orang-orang yang soleh. So, semakin besar tanggungjawab dia, semakin besar kemuliaan dia, semakin besar cabaran dia. Mungkin masa dia BBNU, dia tak adalah orang kenal dia sangat. So masa tu ujian dia sikit-sikit. Tapi bila dah level Fahri Ahmad, kan? Dia ni. Nampak? Dia corner kau tu nak menyelamatkan diri ni. Maka datanglah cabaran-cabaran berbeza. Dan kata Kak Sharifah tadi, kalau tak ada iman memang runtuhlah. Cuma take note, kita manusia, ada kala iman kita naik, ada kala iman kita jatuh. Seorang ustaz pun boleh tergoda. Kan, seorang malaikat pun boleh tewas. Seorang peruning motivasi juga boleh. Kau nak kat aku balik. Betul. Macam gini, orang minta pendapat, orang tanya soalan. Biasa, kan? So, by the end of the day, dia adalah soal macam mana kita bertoleransi antara satu sama lain, macam mana kita saling memahami, macam mana saling kita bertolak ansur. Dia ada kaitan dengan perkataan setia tu. Yang tu nanti kemudian. Dan juga cara kita menguruskan jiwa dan emosi sebenarnya. Kan? Urus jiwa tu. Dan Faris, sebenarnya kita ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tetapi wartawan kami sempat bertanya kepada orang ramai, apa erti setia untuk mereka? Susah ataupun senang sebenarnya nak setia? Jom kita sama-sama saksikan. Rasanya ikut bergantung pada diri sendirilah. Nak kata susah tu, tak susah kalau kita kata tekad pada diri untuk setia. Kata dan keluar pun kata tak tengok. Kata pasangan-pasangan lain, saya rasa tak ada masalah untuk setia. Untuk perempuan tu tak susah. Kita selalu memang kalau kita sayang seseorang tu kita akan setia saja kan. Bagi seorang lelaki tu walaupun dia sayang macam mana, kalau ada godaan yang datang tu dia pasti akan pergi dengan godaan tu juga. Sebab kadang-kadang orang yang ketiga ni dia pandai godaan dia tu pandai. So kadang-kadang kita ni macam sambil leka dengan anak-anak kan. Orang ketiga tu datang, dia terus goda tu, pasangan kita akan nampak kekurangan kita akan pergi dekat dia. Susah ke tak susah tu, kalau ikutkan memang tak susah. Tapi dia memerlukan usaha dua-dua belah pihak lah. Tapi kalau dari segi sebelah partner sebagainya, dia yang seharusnya lah, yang berusaha lah untuk setia tu lah. Saya rasa kerana dia lupa lah. Macam dia lupa kenapa dia bersama dengan dia bermula, dia lupa nak hargai apa yang ada di depan mata dia. Dan selalu orang kata lah macam mungkin pasangan tu dah ada 90% apa yang dia kenaki, tetapi dia mencari yang 10% yang tak ada tu. Kalau macam saya, sebab saya pun umur pun dah meningkat kan, so kita macam dah tak ada masa nak main, dah bekerja, dah ada komitmen, so bila dah ada orang tu kita hanya boleh setia sajalah. Mungkin banyak faktor, macam dia sedang mencari yang pertama ataupun yang the one ataupun mungkin faktor umur main peranan dia muda lagi, sedang mencari-cari lagi.
Suka saya dengar pendapat orang ramai yang berbeza-beza, tapi rata-rata mengatakan memang sebenarnya agak mencabar kalau nak setia kan. Tetapi itu tergantung kepada diri kita. Betul. Berbolak-balik apa semua adalah kepada diri kita. Dan kita nak baca antara komen yang kita terima di laman Facebook Wanita hari ini. Okey, yang pertama dari Faizal Zal. Dia kata orang cakap orang yang terlalu setia ni sering kali ditinggalkan pasangan. Macam saya lah, sebab terlalu setia, diam-diam dia berpaling arah. Biasalah, sebelum bertemu jodoh, akan bertemu bodoh. Dia tulis kan dalam tu. Okey. Halijah, terima kasih sekali Halijah. Okey, Assalamualaikum pengacara kesayangan. Waalaikumsalam. WH TV3 di hati. Yang bawah sekali tu. Oh, okey. Okey, saya baca ya. Oh, okey. Okey, ayah saya setia dengan mak saya. Setelah okey. emak meninggal selepas melahirkan ayah, tak mahu kahwin lain. Puas kami anak-anak cari bakal emak baru. Ayah tak mahu juga kahwin. Alasan ingin bertemu emak di syurga. Sehingga ayah mati masih dengan ayat setianya. Ini orang kata kesetiaan yang tiada tolok tandingnya. Betul. Cukup indah sekali bila kita melihat sudut pandang setia dari konteks yang sebegitu. Tapi ini juga yang kita nak tanya kepada Kak Syahora kita. Silakan. Dalam perkahwinan ni, adakah usia ataupun tempoh perkahwinan itu juga akan menentukan sama ada seseorang itu boleh setia ataupun tidak? Mempengaruhi ataupun tidak? Sebab orang kata dah berpuluh-puluh tahun lamanya berkahwin. Ada rasa bosan. Dah tak ada adventure, tak ada spark dan sebagainya. Setuju ataupun tidak? Setuju, sebab dalam perkahwinan ni sebenarnya orang cakap betul, kata ada asam garam. Nak setia tu dalam perkahwinan adalah sangat susah. Terutama kalau kita yang bekerja sebagai macam kita pelakon ni, sebab kita sentiasa berjumpa dan berlakon sebagai suami isteri dengan orang lain. Kadang-kadang bila di set kita rapat dengan orang, saya cakap pasal saya punya kerja lah jadi bila kita kadang berjumpa kelainan antara dengan rumah dengan orang yang di set. Suami di set, dia nampak macam mereka lebih caring, mereka lebih berlainan dengan caring yang dah berapa puluh tahun kahwin. Caring dia dah jadi berapa persen 10% ke 20% kan. Dengan yang baru jumpa ni 100% caring. Even nak makan lunch pun kadang-kadang orang ambilkan pun kita rasa sweetnya. Silap tak jumpa 15 tahun lepas. Abang tengah tengok ke ni? Abang tengah syuting tak apa. Contoh dia lah. Kita letak diri kita. Begitu juga dengan kalau abang sebagai seorang director, macam mana pelakon-pelakon juga kan berminat. Yalah, lama-lama kadang-kadang hubungan rapat antara pelakon dengan tu kadang-kadang dia dah jadi sweetnya director ni kan. Kadang-kadang pasal Kak Syora pernah melalui zaman tidak kesetiaan ni beberapa tahun lepas. Bukan saya tahu, bukan saya. Suami. Zimbabwe. Jadi kita melalui pengalaman ni kita banyak belajar macam mana nak setia. Kita kena tahu limit kita di mana, dan pasangan yang nak try tu kena kenal Kak Syora. Supaya dia ada sifat hormat terhadap isteri dia. Kalau kita tak kenal budak-budak ni, kadang-kadang dia rasa macam dia main sauk je. Jadi kita kenal juga. Ya, sebab apa? Dalam syuting ni adalah keluarga. Kalau kita kenal Fahrin, kita kenal juga isterinya. Supaya tidak ada over border. Kenal dan juga cinlok. Hormati itu jugalah status dia. Okey, tapi tadi kalau dah lalang bercerita, Syahora sendiri bercerita, okey, apa punca sebenarnya yang mungkin tak, yang penting sekarang masih bersama, tetapi apa yang menjadi satu pengajaran dan apa punca kerapuhan ataupun mungkin potensi ketidaksetiaan itu? Mungkin kami sibuk. Dan mungkin sekarang ni zaman teknologi, hanya telefon hanya di tangan, di hujung jari. Jadi media sosial banyak. Jadi macam-macam orang yang berada dalam tu, dan peluang dah dibuka itu. Peluang maknanya kau try hi, orang tu balas hi. Kau dah makan, orang tu balas dah makan. Jadi benda tu akan membuka ruang. Dan ini juga yang sering kali kita dengar kan, orang kata jangan sesekali berkongsi kisah kita dengan orang lain. Sebab bermulanya dengan perkongsian yang rasa macam orang ini lebih memahami, orang ini lebih sweet, orang ini lebih caring jika nak dibandingkan dengan pasangan kita. Bermula daripada berkongsi itu yang akan timbul ataupun membibitkan rasa-rasa yang tidak sepatutnya ada. Itu satu level satu level kita berkongsi dengan orang. Zaman sekarang pula dia suka berkongsi segala masalah di social media. Dan lebih teruk bila dia memang sengaja dedahkan pada media. Akhir sekali yang menjadi hakim bukannya orang yang sepatutnya, yang menilai adalah netizen.
akhirnya kita terperangkap dengan dipanggil public opinion. So, yang sepatutnya masalah makin selesai, jadi tak selesai. Sebab apa? Kita dedahkan pada publik. Kita kata itu, kata ini. Barangkali yang dikata tu dia ada side story dia. Tetapi oleh kerana benda ni dah bawa ke publik, orang dah komen macam-macam, virus tu bukannya semakin kecil, semakin merebak. Akhir sekali masalah bukan makin selesai, tapi bertambah masalah. Betul. Itu belum nak kira orang-orang yang opportunis. Kesian lah dia. Cun ni, handsome lah. Ini poket tebal ni, poket tebal ni. Kan? Itu jadi masalah jadi lagi. Itu kita kena berjaga-jaga. Kita nak pada Cik Khairul juga lah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kesetiaan ini juga berkait rapat juga dengan kita menghargai, kita mengenang. Dan apa juga yang Cik Khairul lalui, masih adakah sehingga ni masih lagi rasa ralat? Dan kemudian kalau kita lihat tentang kesetiaan ni, okey, sehingga ke hari ini, walaupun kita tak adil lah kita labelkan kesetiaan sehingga ni, tapi bagi mereka yang ada ni, mereka yang ada pun tak menghargai dan tak setia. Jadi bagaimana Cik Khairul nak kongsikan kita ni? Saya nak kalau boleh pesan kan satu je. Selagi ada ni hargailah. Sebab bila dah tak ada ni, biasanya bila dah berlaku ketidakadaan tu, barulah waktu tu lah rasa ralat, rasa menyesal, itu kenapa tak buat itu, kenapa tak ini dan sebagainya kan. Jadi saya pun sendiri ada rasa ralat itu bila saya rasa saya tak cukup sayang isteri saya. Saya rasa ralat itulah, mungkin ralat itu juga adalah sebahagian yang membuatkan saya masih sekarang ni kan masih setia ni, sebab saya rasa waktu saya bersama dengan dia selama 20 tahun, 14 tahun berkahwin, saya kata saya kurang mengucapkan sayang, saya kurang banyaklah benda yang kurang. So bila dia tak ada tu, bila tinggal seorang baru rasa aku kurang buat itu, aku kurang buat ini dan sebagainya. Mungkin itu adalah mungkin ada secebis rasa bersalah atau sebagainya yang menyebabkan saya rasa mungkin saya nak tebus benda itu mungkin. Dan antara faktor-faktor lain juga yang saya rasa adalah untuk bagi saya, tak semua orang sama. Bagi saya sebagai seorang yang berdikari, bila saya boleh membesarkan anak tanpa orang lain dan sebagainya, so saya tak rasa sangat keperluan untuk saya berumah tangga semula dan sebagainya. Dan kedua, bukan saya tak nak. Okey, itu bukan tak nak, bukan tak. Okey, saya setia dengan isteri saya, nak tunggu sampai. Betul. Okay. Orang kena faham tu. Kena faham tu. Bukan saya tak nak, tetapi in fact arwah isteri pesan pada saya. Dia kata sekiranya saya meninggal, jika saya mati, carilah pengganti yang lebih baik daripada dia. Yang boleh jaga anak-anak dan boleh apa semua, yang lebih baik daripada dia. So jadi ini antara satu faktor juga. Okey, saya nak take that word tu, nak cari pengganti, ini bukanlah satu yang mudah. Yang mudah untuk saya. Untuk orang lain senang, okey, jumpa kahwin boleh anak, dah terus kahwin 3-4 bulan boleh kahwin. Tapi untuk saya, untuk nak capai apa yang dia kata itu adalah lebih baik daripada dia itu, memang tak akan dapat lah. Memang tak akan dapat. Jadi itu juga adalah menyebabkan saya rasa macam terhalang sikit niat saya untuk berumah tangga dan sebagainya. Dan saya juga percaya ini satu lagi adalah jodoh. Okey. Bukanlah saya tidak berusaha kata untuk mencari pengganti dan sebagainya, tetapi of course ciri-ciri apa semua yang perlu ada untuk menjaga ketiga-tiga anak saya yang tak macam anak orang lain kan, dengan seorang yang sulung tu dengan sakit dia, dengan autism dia, dengan ini dia, dengan yang bongsu tu dengan dia punya tu. So saya rasa nak cari seorang ibu yang boleh nak faham dengan anak-anak ni dan boleh meet dengan saya punya ni semua juga. Dan ini juga adalah tidak mudah. So jadi berbalik kepada setia tadi tu, separuhnya tu adalah saya rasa tak ada siapa kau boleh ganti. Jadi biarlah macam tu. Separuh lagi tu saya perlu. Normal. Normal. Semua orang, semua kita perlu kepada pasangan. Saya dah fikir kalau saya mati malam ni, anak-anak saya macam mana ni? Tak ada orang jaga dan sebagainya. Keperluan tu tetap ada. Jadi itulah. Ding dong. Saya kira sebenarnya ini juga berkaitan dengan Bro Amin kata tadi lah. Sebenarnya kita jangan nak letakkan konteks diri kita situasi yang berbeza-beza. Macam orang kata don't put yourself you not in their shoes. Bau juga
Rambau. Tu Rambau juga. Dan saya pun sebenarnya sebab bila dengar perkongsian daripada Encik Khairul dan julukan Super Daddy itu diberikan kerana Encik Khairul single-handedly setelah pemergian isteri selama 5 tahun ni dengan dugaan dan cabaran anak-anak yang tersendiri 3 orang tu. Saya kira ini antara pengorbanan yang cukup besar juga kan. Saya yakin. Ya. Kita mana tahu sebab andai kata mana tahu benda ni kerja Allah kan. Betul. Tiba-tiba minggu depan dia kahwin. Ya. Kan tiba-tiba minggu lepas saya mau main. Sekali lagi kita tak tahu konteks dia kan. Ya. Kena ingat masa Nabi dah kahwin dengan Aisyah, Nabi tengah solat sunat tau. Tiba-tiba Nabi dengar adik Khadijah, isteri Nabi yang pertama yang dah meninggal, sampai ke rumah dia bagi salam. Kena ingat, suara adik Siti Khadijah sebiji sama macam suara Khadijah. Nabi dengar suara tu, Nabi percepatkan solat sunat. Nabi terus pergi sahut. Waalaikumsalam. Oh, ingatkan Khadijah. Nak sebut Nabi rindu kat Khadijah. Poinnya ialah, Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Adakah Nabi melupakan Khadijah? Tak, maknanya andai kata kan, dia dah kahwin minggu depan ke bulan depan, wallahualam, tak bererti dia lupa isteri dia yang dulu. Betul. Sebenarnya kisah Cik Khairul ni lebih daripada sekat konteks kesetiaan maupun cari pengganti. Ianya lebih yang hanya dia saja yang tahu. Betul. Sebenarnya Betul. lah. Sebenarnya. Dan pandangan ataupun persepsi kemudian hari itu sekiranya Cik Khairul berkahwin, tidak boleh ada yang berkata sudah tidak lagi setia terhadap arwah isteri dan sebagainya. Ini berbeza. yang perlu kita perbetulkan kan. Okey, dan sedikit saya nak baca dari It's Me Suraya yang berkata, curang adalah pilihan. Jika kita memilih curang, maknanya kita tak pernah setia. Tambah sekarang banyak sangat penyondol rumah tangga. Untuk perempuan atau lelaki di luar sana, tolonglah selidik dulu latar belakang pasangan. Jika ada pasangan, tolonglah jangan teruskan hubungan itu. Mungkin ini sebenarnya setiap daripada kita pernah ada cabaran yang tersendiri dan mungkin ini antara cabaran-cabaran yang kita tak dengar. Tetapi hakikatnya berlaku dalam situasi pada hari ini. Untuk Kak Syahura sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita, bagi Kak Syahura sendiri untuk setia setelah bertahun-tahun mendirikan rumah tangga, macam mana kita nak mencari kesetiaan tu? Kak Syahura selalu letak sebelum keluar rumah, Kak Syahura nak keluar rumah, Kak Syahura letakkan saya isteri orang. Kita kena tahu limit kita bagaimana dengan orang, especially kita budaya Melayu, kita banyak syarat-syarat, especially perempuan. Jadi kadang-kadang kehendak kita ni itu yang juga berlaku kepada pasangan kita. Kita nak dia tahu yang dia keluar pun dia suami orang. Kalau setiap perkara kena ada limit. Itu je. Tapi kalau dah tak setia, kita dah tak boleh nak buat apa sebab kita dah kontrol dah limit tu. Sebab perasaan tak boleh nak bendung. Kita kadang suka orang on the spot macam ini je. Hari ni kalau suka Fahrin, balik ada tergila-gila. Sayang dia je. Contoh. Akak dulu telefon saya ke? Jangan WhatsApp. Jangan. Contoh Fahrin dekat ni. Jadi contohlah Cik Khairul sendiri ke, mana tahu saya tahu dia duda, tiba-tiba saya isteri orang, tiba-tiba balik saya terbayang-bayang dia. Dia pula. Jadi perasaan tak boleh kontrol, tapi kita kena tahu limit. Dia pun kena tahu yang sebelah ni isteri orang. Betul, kena ada hormat itu. Saya suka. Kalau isteri Cik Amin ada isteri. Jangan buat. Contoh, maknanya kalau suami orang begitu juga dengan isteri orang. Betul. Kena ada limit. Betul. Isteri aku lebih cantik dekat rumah tu. Contoh, suami aku lebih baik dekat rumah. Saya suka konsep yang Kak Syahra katakan tadi tu. Saya isteri orang, keluar rumah kena bawa benda tu. Saya suami orang, keluar rumah kena bawa dan ingat benda tu. Cabaran berbeza. Jangan stereotipkan industri hiburan saja artis saya, tapi setiap apa juga pekerjaan. So kita kena ni. Baik. Okey, ada satu soalan di perkongsian dari Nur Nabila. Saya lepas kahwin baru tahu perangai suami saya. Bagi dia memang susah nak setia sebab curang tu hobi. Apa saya patut buat? Teruskan atau lepaskan? Saya serahkan ini untuk rumuskan. Tolong. Apa susah soalan? Dan juga bagaimana kita untuk menjadi setia dalam cabaran keadaan sekarang yang terlalu banyak ujian dan dugaannya. Bagaimana nak cari kesetiaan? Dia kena dengan satu research saya buat masa saya ambil master psikologi dulu. Manusia ni dia ada 3 jenis. Pertama, dia memang jahat. Dan undang-undang dipanggil malafide. Dia memang niat jahat. Kedua, dia terpaksa jahat. Okey. Ketiga, dia tak jahat pun. Tapi orang lain melihat dia jahat. Kerana tak kena dengan cita rasa mereka. Okey, yang pertama ni yang memang tadi lah. Hobi curang. Kan? Dia hobi dan dia buat tu lagi teruk, dia memang sengaja curang untuk menyakitkan hati isteri dia. Ada. Okay, ini pertama. Okay. Yang kedua ni dia terpaksa jahat. Kan? Yang ni macam mana Nusa nak hurai? Ada situasi-situasi tertentu. Contohlah contoh. Dia anak dia tengah sakit, kan? Lapar. Duit tak ada.
mungkin dia terpaksa curi susu di kedai. Dia bukan by nature jahat. Nampak tak? Okey, contoh ketiga, ini masyarakat kita lah. Bila seorang lelaki tu kahwin dua tu baik. Tetapi masyarakat melihat kahwin dua tu sebagai sesuatu yang jahat. Dia tak jahat pun. Tapi sebab masyarakat menilai begitu, teruk ni, bini luar ni, mesti panggil huduh macam-macam kan. Jadi dalam kes tadi, agak-agak kategori mana? Pertama, kedua, ketiga. Saya nampak kategori pertama. So, ketika ini, si isteri ada beberapa pilihan. Sama ada pertama, cari orang yang lelaki tu hormat untuk menasihati dia. Sebab barangkali isteri tu, dia nasihat memang tak makan lah. Kan? So, cari orang yang dia hormat untuk menasihati dia. And yang kedua, mungkin boleh report kepada pihak Majlis Agama. Dia biasanya akan panggil pada kaunseling. Kalau tidak ada kerjasama setelah segala usaha dibuat, sebab untuk meminta cerai ni, umumnya isteri haram minta cerai. Secara umumnya. Tetapi ada ketika tertentu, sekiranya si suami itu mendatangkan mudarat, dibolehkan untuk meminta cerai. Sebab terlalu banyak keburukan daripada kebaikan. Dan akhir sekali keputusan tu, bagaimana nasihat yang kita terima pun setelah kita dengar nasihat, kita meminta kepada Tuhan, keputusan tu harus lahir daripada hati dan diri kita bukan sendiri. Bukan kerana amarah. Betul. Okey, baik. Kata curang tu pilihan, setia juga adalah pilihan. Macam panjang lagi saya begitu. Tapi kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Sayang je. Terima kasih kepada semua yang komen dan juga kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Cukup menarik walaupun ringkas tetapi cukup padat untuk memberi orang kata manfaat untuk kita semua. Betul. Terima kasih kepada Bro Amin, kepada Cik Khairul, Kak Sharifah Syahura kita. Kak Syahura sebut nak satu je, nak ucapkan. Silakan, hari ini birthday Abang Mukris. Allah. Happy birthday Raja Mukris. Abang, happy birthday bang. Harap awak setia di sana dan saya akan setia di sini. Kita berjauh sekarang ni. Dia di Pening. Pesanan lah, pesanan. Sama-sama setia ni. Hebatlah, hebat insya-Allah. Okey, baik. Happy birthday sekali lagi Abang Mukris. Okey, kita nak berehat seketika.